Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, percaya atau tidak, 24 jam hari ini adalah lebih pendek daripada 24 jam 10 tahun dahulu. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak, sudah setahun berlalu sejak musim haji yang dahulu. Saya masih belum lupa pengalaman saya pergi ke Mekah tahun sudah. Sekarang penerbangan pertama sudah pun selamat sampai ke Madinah. Setahun telah berlalu. Begitu cepat masa berlalu. Percaya atau tidak, masa hari ini lebih pendek daripada masa 10 tahun dahulu. Tetapi percaya atau tidak, pesanan kebanyakan orang untuk mereka yang ingin pergi menunaikan haji, kau jangan cakap bukan-bukan, kau jangan fikir bukan-bukan, kau jangan cakap besar, Tuhan akan balas di situ juga. Percaya atau tidak? Saya antara percaya dengan tidak. Kerana saya dengar cerita ada makcik tu tak nak turun kapal terbang. Kerana sebelum naik tu dia dah berkata-kata yang bukan-bukan. Alah, setakat pergi Mekah, kan, I pergi balik London, Paris, tak boleh turun kapal terbang. Tak tahu kenapa. Ada yang saya dengar turun, masuk hotel, tak jumpa jalan keluar. Itu saya dengar. Percaya atau tidak, saya nak pergi ni. Antara percaya dengan tidak. Antara percaya dengan tidak, saya pun berkata kepada diri saya, apa-apa pun berfikiran positif. Janganlah mencari pasal. Maka sepanjang perjalanan berfikiran positif, mengawal diri, tidak mahu mencari pasal dengan Tuhan. Alhamdulillah, perjalanan selamat, turun di lapangan terbang Madinah, melepasi immigration dan custom dengan selamat. Sebab dengar cerita macam-macam masalah dengan pegawai Arab ni. Dan yang saya takut kerana saya pernah ditahan di lapangan terbang antarabangsa Incheon, Seoul. Nama saya naik disyaki pengganas. 1 jam saya ditahan di dalam bilik keselamatan dengan kamera. Ya. Mereka cuma ingin melihat reaksi saya selama 1 jam. Alhamdulillah, saya tenang sahaja dan tidak menunjukkan reaksi pengganas. Jadi selamat melepasi custom dan sebagainya. Dan selamat juga menaiki kenderaan sampai ke hotel di Madinah. Dan saya sentiasa mengatakan pada diri saya, kawal diri, jangan berkata yang bukan-bukan. Kerana saya di sini sebagai pegawai, sebagai konsultan, banyak memberi komen-komen. Ini tak kena, itu tak kena, ini boleh ditambah baikkan. Kawal diri, kawal diri, kawal diri. Dan tahulah, masa saya pergi dahulu, belum masuk lagi musim sejuk. Jadi keadaan di Madinah amat panas, teramat panas. Rakan-rakan lain semuanya memakai kacamata gelap. Tapi saya menahan diri, jangan mengatakan sesuatu yang boleh menimbulkan kemarahan Tuhan. Panas, itulah yang secara adanya. Jangan komplain, biarkan. Antara cerita-cerita menarik yang selalu saya dengar ialah kehilangan kasut di masjid. Di sini pun kehilangan kasut, di sana pun selalu kehilangan kasut. Ada yang memberi panduan-panduan yang aneh-aneh macam mana untuk tidak hilang kasut. Saya tidaklah antara percaya dengan tidak. Tetapi apabila saya tiba di Masjid Madinah, saya melihat sistem meletak kasut di sana amat sistematik, amat teratur. Dan saya pun terdetik, kalau beginilah caranya mereka mengadakan sistem meletak kasut di masjid, takkan hilang selipar saya. Hilang.
Hilang. Pada hari kedua terpaksalah saya menapak berkaki ayam pulang dari masjid ke hotel. Nasib baik hotelnya sebelah masjid sahaja. Jadi tidaklah jauh kena saya menapak di tengah panas terik matahari. Bayangkan, saya ada selipar simpanan. Kerana dalam antara percaya dengan tidak, saya ada simpanan. Mengatakan kena bawa satu lagi, mesti hilang punya ni. Memang hilang. Jadi menggunakan selipar yang satu lagi tu, meneruskan perjalanan hidup di sana. Hari yang ketiga selipar itu ada di situ. Di mana saya tinggalkan, di situlah dia. Antara percaya dengan tidak, sama tu kononnya Tuhan membalas secara tunai di situ juga. Antara percaya dengan tidak. Dan kemudian selepas 8 hari kami pun berpindah ke Makkah, dan keadaan di sana boleh dikatakan lebih teruk lagi. Kerana di Madinah lebih sopan, lebih aman, lebih moden. Di Makkah lebih apakah perkataan yang paling elok untuk digunakan supaya tidak dipanah petir hari ini? Lebih kasar lah. Orang-orang di sana lebih kasar, ya, daripada orang-orang di Madinah. Dan saya tapi sistem di sana, sistem di masjidnya lebih kurang sama. Jadi saya katakan tidak ada masalah jugalah di sini sepatutnya, kan. Pelajaran hilang kasut di sana telah dipelajari, maka saya mengawal diri. Tetapi cerita di Masjidil Haram di Mekah pula ialah masalah dan cabaran pergi ke tandas. Kerana dari pusat masjid ke tandas amatlah jauh. Masjidnya amatlah besar. Jadi cerita-cerita yang didengar di kampung mengatakan, wah, kalau dah masuk ke dalam, nak keluar ke tandas, satu cabaran yang hebat. Saya katakan tu tak ada masalah. Tidak pernah lagi saya mengalami pergi ke masjid dan ingin ke tandas. Mengawal diri. Jangan kata begitu, jangan kata begitu, nanti akan terjadi. Tapi terjadi juga. Terjadi juga. Ya, tuan-tuan, saya pergi satu solat Jumaat. Oleh kerana solat Jumaat itu padat, jadi kita pergi masuk waktu pukul 12.30, pukul 9.30 sudah masuk. Bayangkan 9.30 masuk, nak menunggu ke 12.30. Berfikiran positif, boleh tahan. 12.25 tak boleh tahan. 12.25 tidak boleh tahan. Nak bangun, nak duduk, nak bangun, nak duduk, nak bangun, nak duduk. Dah tak boleh tidak boleh untuk menumpukan perhatian kepada solat Jumaat. Tak tahu dah apa orang keliling kata, nak bangun, nak duduk, nak bangun, nak duduk. Akhirnya tibalah waktu solat. Kita pun bangun. Baru nak memulakan solat, rasanya dah tidak tertanggung lagi, tidak tertahan lagi, terpaksa jugalah keluar. Tetapi bagaimana nak keluar? Belakang sana berjuta manusia. Pintu pun sudah tak nampak. Cuba jugalah bergerak, tak dapat keluar. Tak tahu bagaimana, mungkin kerana berkat doa di situ, minta tahan jugalah. Ya Allah, tahan jugalah. Dapatlah juga dengan selamatnya menunaikan 2 rakaat fardu Jumaat. Dan selepas memberi salam yang kedua, bingkas bangun dan terus meluru ke tandas yang jauh. Rupa-rupanya ramai orang yang berpengalaman serupa dengan saya. Panjang barisan untuk ke tandas, dan tandas punyalah banyak, tetapi masih tidak mencukupi. Ramai yang kena cabaran yang sama. Antara percaya dengan tidak. Betul ke Tuhan membalas di situ juga? Di Malaysia, secara khususnya di Masjid Universiti Malaya sebelah ni aja, saya pun pernah hilang kasut solat Jumaat juga.
Saya raba-raba di tempat rak kasut. Sah! Kasut saya tidak ada. Tetapi oleh kerana tidak mahu mengambil selipar orang atau kasut orang, saya tunggu. Saya biar semua orang balik dulu. Mana yang tinggal tu tentulah tak ada tuan. Niat saya nak ambil lah selipar siapa yang tak bertuan tu. Saya duduk di tepi tangga sambil berfikiran positif. Dan sebelum mengambil selipar yang tertinggal, yang tidak bertuan, saya periksa sekali lagi di tempat asal kasut saya tu. Ada. Di situlah dia, tidak berusik, tidak berubah tempat. Ada. Jadi maknanya di Malaysia pun mungkin Tuhan balas di situ juga. Kali kedua di masjid yang sama juga. Kali ini saya pergi solat Jumaat dengan seorang kawan, menaiki kereta dia, kereta kancil. Dan kerana telah lambat, kami pun meletakkan kereta secara yang tidak betul di celah kereta yang banyak itu, sebab kancil bolehlah masuk celah. Selepas solat kita keluar, tapi kawan saya ni biasa membeli buah-buahan di masjid, dan kami pun membelilah. Dia pun membeli berkilo-kilo buah mempelam. Saya pun terpaksa membawanya dengan berat, membantu dia. Dan apabila tiba di tempat kereta beliau, kami terhenti. Di celah-celah kereta yang banyak terdapat satu ruang kosong yang nampaknya sebesar kancil, tetapi telah kosong. Kami berdua merasakan, Abilah, ini mungkin kita telah mengutuk seseorang ataupun telah memberi satu pemikiran negatif dan telah mendapat balasan di situ juga. Bagaimana hendak dibuat? Kami pun patah balik ke masjid, duduk lagi di tangga, cuba untuk mententeramkan diri dan berfikir macam mana kita nak buat ni. Kereta kancil telah hilang. Ya. Dan kawan saya ni sambil duduk di tangga tu bermain dengan kunci remote control. Tekan. Setiap kali tekan ada bunyi. Tekan ada bunyi. Kita tak ada. Rupanya keretanya di sana. Situ keretanya, itu yang berbunyi-bunyi tu. Yang kita pergi tengok yang tempat kosong tu kenapa ya? Bukankah kita parking di situ tadi? Antara percaya dengan tidak. Memang sungguh mengherankan, sungguh memeningkan kepala. Tetapi persoalannya bukanlah percaya atau tidak, berani atau tidak mempersoalkan kekuasaan Tuhan. Sekian, terima kasih.